Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Malam ni kita meneruskan pengkisahan tentang para sahabat Nabi SAW yang semalam kita telah mulakan muqaddimah secara ringkas berkenaan dengan siapakah para sahabat Nabi SAW. InsyaAllah malam ni kita akan mula dengan tokoh yang pertama mengikut susunan yang terdapat dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, iaitu dengan atau kita bersama dengan Sayyiduna Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mendapat doa khusus daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepadanya apabila diminta oleh ibunya Ar-Rumaisa, disebutkan juga nama ibunya Al-Rumaisa dan dikenali sebagai Ummu Sulaim. Lalu Nabi berdoa, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lah. Ya Allah, Engkau berikan kepadanya, Engkau kurniakan kepadanya harta yang banyak dan anak-anak yang banyak, dan berkatilah baginya, yakni bagi umurnya, dan benarlah dia seorang yang kaya, memiliki anak-anak yang ramai dan umurnya panjang. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seringkali kisahkan oleh ibunya tentang baginda Nabi SAW yang beliau ketika itu masih kecil, berumur antara 8 hingga 10 tahun. Namun jangan kita meremehkan usia seseorang. Dalam usia yang kecil itu, apabila selalu diceritakan oleh si ibu tentang baginda Nabi SAW, hatinya menjadi begitu rindu terhadap Nabi SAW. Keinginannya untuk menatap wajah Nabi SAW yang mulia itu menjadi begitu membuat-buat. Sehingga pernah beliau berkata kepada ibunya, kenapa kita tidak pergi sahaja ke Mekah lalu bertemu dengan Nabi SAW? Alangkah jika permintaan itu semudah yang disangkakan, karena Mekah sangat memusuhi atau membenci orang-orang luar yang datang untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Namun apa yang dicita-citakan oleh si anak kecil itu menjadi kenyataan apabila baginda Nabi SAW pada suatu hari menjejakkan kedua kakinya yang mulia ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apa yang berlaku bila Nabi SAW sampai ke Madinah? Orang-orang Madinah telah begitu lama mempersiapkan diri mereka, rumah mereka dan juga negeri mereka untuk menyambut kedatangan baginda Nabi SAW. Lalu di antara yang mereka siapkan adalah sesuatu yang mereka boleh hadiahkan kepada Nabi SAW, kerana mereka memahami dan mengetahui bahawa baginda Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah dengan meninggalkan segala pemilikan Nabi di kota Mekah. Lantas ada yang datang menghadiahkan kepada Nabi pakaian, makanan, tunggangan. Maka ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik memikirkan, apa yang aku miliki untuk aku hadiahkan kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim bukanlah seorang wanita yang berada. Maka apa yang difikirkan dengan pantas ialah dengan membawa si anak kecilnya Anas bin Malik, anak yang sangat beruntung itu, terus pergi ke hadapan Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, orang ramai telah menghadiahkan kepadamu. Ay lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa waqad athafaka bituhfah. Wa inni la ajidu ma uthifuka bihi ghaira ibni hadha. Wahai Rasulullah,
Tak ada seorang pun di kalangan lelaki dan perempuan di Madinah ini kecuali telah memberi kepadamu sesuatu pemberian, dan aku tidak ada apa yang aku miliki kecuali anak aku ini, Anas. Fakhudhu ya Rasulullah falyakhdimka ma syi't. Ambillah dia wahai Rasulullah, maka biarlah dia berkhidmat kepada kamu bagaimana saja yang kamu nak. Ya Rabb. Tuan-tuan dirahmati Allah. Seperti satu kerugian menyerahkan seorang anak kepada orang lain. Anak itu bukan biasa-biasa, seorang yang pandai, baik, comel. Tapi si ibu ni mengetahui apa yang lebih menguntungkan anaknya. Dengan si Anas ini menjadi khadam kepada Nabi SAW, dia tentu akan mempelajari banyak perkara daripada Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah, inilah apa yang mengangkat para sahabat berbanding orang yang lain. Ilmu. Sebab itu kata Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitab dia Hayatus Sahabah, di antara ayat yang Allah turunkan mengangkat kedudukan para sahabat Nabi ialah qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, beritahulah kepada mereka, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Manil ladzina ya'lamun, siapakah orang-orang yang mengetahui itu, yang ada ilmu? Aihumus sahabah, mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Kerana itu mereka naik tinggi mengatasi golongan yang lain di kalangan manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah. Maka membesarlah anak kecil yang bernama Anas itu di rumah Nabi SAW. Nabi sangat gembira dengan hadiah itu. Nabi mengusap kepalanya, mendoakan keberkatan baginya. Namun tidaklah Nabi SAW menjadikannya sebagai khadam dalam erti kata seorang pekerja yang disuruh itu dan ini, buat yang tu, buat yang ni, tidak. Tapi Nabi SAW kata Anas bin Malik, demi Allah, khadamtuhu 10 sanawat. Aku berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Fa wallahi, demi Allah, tidak pernah Nabi SAW marah kepadaku. Tidak pernah kata Nabi kepadaku, wahai Anas, kenapa buat macam ni, tak buat macam tu? Wahai Anas, kenapa engkau buat begitu, tidak buat begini? Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bayangkanlah kita dengan anak kita, sehari berapa kali kita marah. Sehari berapa kali kita kata, awak hampa buat macam ni, awak tak buat lagu tu. Tu anak sendiri, kalau anak orang lain lagilah. Nabi SAW kata Anas 10 tahun tidak ada sedikit pun suara yang tinggi dinaikkan atau satu bentuk menyalahkan yang ditujukan kepadanya oleh Nabi SAW. Maka dia mengambil banyak daripada hidayah, ilmu, cara hidup Nabi SAW menjadikannya seorang yang menyampaikan dengan banyak daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga ramai di kalangan tabi'in, yakni golongan yang kedua yang datang selepas para sahabat, mendapat title tabi'in kerana bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik dan mendapat sesuatu daripada Sayyidina Anas bin Malik daripada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi SAW dalam menceritakan tentang kana sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa arhabihim sadran wa awfarihim hananan. Nabi ni orang yang paling hebat akhlaknya, paling luas dadanya, maknanya sangat berlapang dada dan paling sabar serta sangat penyayang. Satu hari Nabi utuskan aku ke satu tempat, yang ni ke kedai, untuk membeli satu hajat dan keperluan Nabi SAW. Biasalah budak-budak lintas nak pergi ke kedai tu, jumpa sekumpulan kanak-kanak yang lain, dia pun terhenti untuk tengok kanak-kanak tu bermain. Budak-budak.
sehingga hampir terlupa tujuan dia keluar, pergi ke pasar atau ke kedai membeli sesuatu untuk Nabi SAW. Lama aku duduk tengok budak-budak main, sehingga tiba-tiba aku sedar ada satu bayang yang melindungi aku daripada panas. Aku pun kalih ke arah bayang itu, aku dapati dia adalah Rasulullah SAW. Kata Nabi, ya Unais, adhabta haitsu amartuk. Tengok Nabi panggil. Nama dia Anas. Orang Arab, bila dia nak panggil dengan lebih manja, dia kecilkan nama tu. Dijadikan isim tasghir. Ya Unais. Lebih lembut. Kita kalau orang tak buat arahan kita panggil dengan panggilan yang marah lah. Tapi Nabi panggil, ya Unais, dah pergi ke? Seperti mana yang aku suruh. Fartabaktu. Aku pun jadi tak keruan. Maknanya tergagap. Nak jawab lagu mana? Faqala inni dhahibun al-ana ya Rasulullah. Sekarang aku pergi wahai Rasulullah. Dalam keadaan Nabi senyum kepadaku, tidak marah kepadaku. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pesanan yang sangat diingati oleh Sayyidina Anas bin Malik, pesanan Nabi SAW yang terpahat indah di dada Sayyidina Anas bin Malik. Satu hari Nabi SAW memanggilnya, ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika engkau mampu di waktu pagi dan petangmu, yakni setiap hari, dalam hatimu tidak ada sedikit pun perasaan untuk menipu dan mengenakan orang lain, maka buatlah. Masya Allah. Maksudnya apa? Jangan berkira-kira dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang tidak elok kepada orang lain. Berkira-kira pun jangan, walaupun tak keluar tindakan. Mungkinlah kadang-kadang ada orang yang terdesak dalam satu keadaan, dia terdesak, dia pun memikirkan macam mana nak dapat duit kawan tu, macam mana nak kecoh kawan ni. Hari ni kita tengok banyak aduan kawan-kawan kita dalam Facebook. Dia hantar mai, ni hampa kenal tak Pak Long ni siapa? Dia ni aku dah bank in duit dah, barang dia tak hantar, sengap, dia blok nombor aku lah apa semua. Ini berlaku. Banyak yang tak hirau lagi, rasa malu ke takut ke apa dak, yang penting dia boleh dapat dia orang. InsyaAllah, kata Nabi SAW, jika engkau mampu untuk langsung tidak terlintas dalam hatimu rasa untuk menipu seseorang, hendaklah engkau buat. Ya bunai, inna dhalika min sunnati, itu adalah di antara sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dialah orang yang cinta kepada aku. Inilah sunnah-sunnah Nabi yang kurang diceritakan dan tidak terlalu dipertahankan. Maksudnya, kadang-kadang kita melihat sunnah itu hanya pada pakaian, pada janggut, pada itu dan ini. Bukan pada akhlak ataupun perasaan. Sehingga kita lihat dalam hadis ini, kata Nabi SAW, kalau kita mampu hilangkan perasaan nak mengenakan seseorang, membohongi seseorang, atau kecoh, dalam bahasa orang Kedah kata kecoh, itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi SAW kana salim as-sadr. Diri Nabi sentiasa selamat daripada menginginkan kepada sesuatu yang tidak baik. Tak pernah terlintas langsung tu buat benda yang baik. Ya Rab. Yalah, kita ni berperang macam-macam dalam diri kita. Keinginan ni macam-macam yang duk mai. Syaitan ni ialah dia buat tugas dia. Namun sebagai orang yang cinta kepada Nabi dan sunnah Nabi, hendaklah kita bertungkus lumus menentang hasutan-hasutan dalaman itu, supaya tidak timbul dalam hati kita keinginan untuk melakukan perkara yang tidak baik. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tuan-tuan dirahmati Allah, lihat sambungan hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersamaku dalam syurga. Sayyidina Anas ni bila dengar boleh duduk dengan Nabi dalam syurga kalau cinta Nabi,
maka hak tu dia pegang sungguh. Sebab para sahabat, semua mereka tahu. Di mana kita baca dalam kisah sahabat yang lain. Dia kata, wahai Rasulullah, lah ni waktu kami duduk hidup ni, kami boleh duduk dengan kamu, wahai Rasulullah. Boleh makan dengan kamu, berjalan dengan kamu. Nanti setelah engkau mati, ya Rasulullah, kami pun mati. Adakah kita boleh duduk sekali juga macam ni? Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan duduk dengan siapa yang dia suka. Maka hendaklah kita cinta kepada Nabi SAW untuk kita masuk ke dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Ya bunai, wahai anakku, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, fasallim, maka berilah salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Salam itu akan menjadi keberkatan ke atas kamu dan ahli keluarga kamu ataupun orang rumah kamu. Jadi, walau rumah kita tiap-tiap hari atau sehari semalam 10 kali kita masuk, bagi salam. Kadang-kadang yalah, hadap cakap ni pun kita pun terlepas juga. Kan? Terajai masuk rumah kita. Kan? Kadang-kadang kita merasa aku bagi salam, tak ada siapa dengar kot. Mereka duduk tidur ke, duduk dalam bilik ke, tak bagi salam. Sehingga tak ada orang pun bagi salam juga. Subhanallah. Betapa sering mendoakan kesejahteraan kepada orang lain, kesejahteraan itu akan turun ke atas kita dulu. Sebab itu Nabi sangat suka memberi salam dan selalu menyuruh kita afsyus salam, afsyus salam, afsyus salam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selepas kewafatan Nabi SAW, iaitu ketika Sayyidina Anas berumur 20 tahun, Allah panjangkan umurnya sehingga disebut nayyifan wa thamanina aman. Hampir atau lebih sedikit daripada 80 tahun. Maksudnya 20 tahun, lepas Nabi wafat, dia hidup lagi 80 tahun. Hanya 100 tahun lebih. Masya Allah. Dalam tempoh 20 tahun itu, pertama dia telah memenuhkan dadanya dengan ilmu daripada Nabi SAW. Kemudian dia penuhkan pula dada-dada orang lain, para sahabat yang lewat memeluk Islam, dan juga para tabi'in yang datang selepas para sahabat. Mereka ini mendapat habuan ilmu yang cukup banyak daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ahya fiha al-quluba bima bassahu baina as-sahabati wat-tabi'in min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adha'ahu fi an-nas min syarifi aqwali ar-rasul al-a'zam sallallahu alaihi wasallam wa jalili af'ali. Dia sampaikan, baik, 20 tahun, 10 tahun hidup sama Nabi SAW, tentulah mendapat pengalaman yang banyak dan dapat melihat daripada susuk tubuh Nabi SAW apa-apa yang terlindung bagi orang lain. Kenapa? Sayyidina Anas berada dalam rumah Nabi SAW. Duk perhati tingkah laku Nabi ni. Ya, kadang-kadang kita di luar rumah lain, duduk dalam rumah kita lain. Luar rumah warung lebih sikit. Sembang pun Masya Allah. Dalam rumah dia punya jerkah sampai satu relung. Tapi Nabi SAW dalam dan luar rumah Nabi sama. Baik itu Sayyidina Anas, dia kata sama. Nabi di luar pun sama, dalam pun sama. Macam itulah Nabi SAW. Lalu apa yang dia dapat itu dia sampaikan. Dan tentulah apa yang dilihat sendiri oleh mata seseorang tidaklah seperti apa yang didengari oleh telinga. Di mana yang disebut laisal khabaru kal muayana. Bukanlah cerita yang sampai kat kita sama seperti yang kita tengok. Kita tengok insiden tadi. Kita pergi cerita ke orang. Hak orang kita cerita tu lebih kurang lah dia dapat. Lepas tu dia pergi cerita lagi pula. Tu orang ke 10 tu tukar tajuk terus. Sebab apa? Cerita. Tapi yang tengok ni Masya Allah, dia mendapat gambaran yang paling jelas. Itulah apa yang didapati oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala
anhu. Tuan numpan dirahmati Allah, umur panjang yang Allah kurniakan kepada Sayyidina Anas bin Malik ini menjadikannya sebagai marji', tempat rujukan orang Islam. Mereka akan selalu pergi bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik jika ada sesuatu yang mereka ragui tentang hukum, tentang arahan, larangan, suatu perbuatan. Adakah ini termasuk dalam sunnah Nabi atau tidak? Nabi benarkan ataupun tidak? Nabi larang atau bagaimana? Apa saja yang terdetik syak, ragu-ragu dan suatu yang tidak jelas yang berlaku dalam hidup mereka, mereka akan cari Sayyidina Anas. Kenapa Sayyidina Anas? Sahabat lain pun ada, tapi kerana mereka tahu bahawa anak muda ini yang membesar dalam rumah Nabi SAW, membesar dalam keadaan memiliki kefahaman yang kuat, akal yang cerdas, hafazan yang mantap, yang sesekali dia tak akan tersalah dalam menyampaikan semula apa yang dia dengar, yang dia lihat daripada Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia selalu cerita, kalau ada orang mai jumpa dia, mai tanya dia tentang Nabi, dia akan sebut dekat orang ramai akan 2 hari. Yang hari yang pertama ialah hari yang sangat dia gembira. Tidak ada hari yang paling dia gembira berbanding hari tersebut. Iaitulah hari yang pertama Nabi SAW menjejakkan kakinya ke kota Madinah. Yang ni kata Sayyidina Anas, tak ada hari lain yang paling aku gembira. Sangat gembira. Aku lihat Madinah itu terang benderang. Cahayanya, subhanallah, sangat indah. Kerana apa? Kedatangan Nabi SAW. Hari yang kedua yang dia tak akan lupa ialah hari dia berpisah dengan baginda Nabi SAW. Yang mana katanya, demi Allah, setelah baginda Nabi SAW wafat, keindahan Madinah itu pergi bersama dengan Nabi SAW. Itulah hari yang paling gelap dirasakannya, hari yang paling muram dirasakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan hari yang paling menyedihkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apabila beliau menceritakan tentang hari yang pertama kepada orang ramai, mereka juga menjadi gembira. Wajah mereka ceria, seolah-olah mereka sedang melihat langkah-langkah Nabi yang mulia itu memijak, menyentuh bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan apabila beliau menceritakan tentang hari yang kedua, beliau telah menangis dan menyebabkan orang di sekelilingnya juga menangis, seolah-olah mereka itu melihat Nabi SAW sedang dikafankan, disolatkan dan dibumikan sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah pada suatu hari ketika umurnya melangkaui 100 tahun, di antara disebut juga di antara yang dia sangat-sangat minta kepada Allah Subhanahu wa taala ialah pertama syafaat Nabi SAW dan dapat bertemu dengan Nabi lagi pada hari kiamat. Inilah halnya orang yang benar-benar menghargai persahabatan yang baik, menghargai seorang sahabat yang benar-benar baik. Katanya, inni la arju an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah fa aqulu lahu ya Rasulullah hadha khuwaidimuka Unais. Aku sangat teringin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Lalu aku akan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, inilah khadammu yang kecil dahulu yang bernama Unais. Ya Rasulullah, ingat tak engkau denganku ya Rasulullah? Ketika beliau sakit, beliau berkata kepada ahli keluarganya, laqinuni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
anak-anak dia, cucu dia, isteri-isteri dia menghampiri dia. Lalu dia kata, tolong sebut saat dekat aku. Ajarkan aku, talqinkan, maknanya ulang-ulang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mereka sebut, dia pun ulang sebut selepas mereka. Thumma zalla yaquluha hatta mat. Dia pun sebut dua lafaz syahadatain itu sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mewasiatkan ada sebatang tongkat kecil milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan kepadanya untuk dikebumikan bersama dengannya, lalu diletakkan antara rusuknya dan bajunya. Hani'an li Anas bin Malik, alangkah beruntungnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu atas nikmat yang Allah kurniakan kepadanya, dapat suhbah atau musahabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Satu tempoh yang cukup hebat, satu tempoh yang Sayyidina Anas sendiri menceritakan ia satu tempoh yang begitu banyak kebaikan yang diperolehinya untuk dia hidup dalam tempoh yang lebih panjang dengan tempoh yang sebentar itu. 10 tahun dia dapat untuk dia hidup 80 tahun selepasnya dengan memori yang begitu indah, dengan bekalan yang begitu baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah di antara sahabat, dia sahabat yang ketiga yang paling banyak riwayat hadisnya berbanding Sayyidina Abu Hurairah dan juga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang terakhirnya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hendaklah kita sebagai ibu bapa kena jadi seperti Ummu Sulaim, ibu kepada Anas. Bijak mengambil peluang untuk mentarbiah anak, untuk mengkedepankan si anak ini menjadi seorang yang hebat. Pernah ketika Nabi SAW mengumumkan peperangan Badar, Ummu Sulaim ni bawa anak dia Anas. Anas waktu itu baru umur 12 tahun. Waktu Nabi sampai di Madinah, umur dia 10 tahun. Subhanallah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. 12 tahun, dia dah bubuh dah. Pakai pakaian untuk pergi perang, sandang pedang yang hujung pedang meleret di tanah. Bawa pergi dekat Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, ini anak lelakiku, bawa dia bersamamu ke medan perang, ataupun bawa dia bersamamu keluar. Tuan, umur 12 tahun. Kita ni, yalah 12 tahun ni, nak suruh pergi kedai tak gemak lagi. 12 tahun. Sayang. Tapi mak ni pun, Ummu Sulaim pun sayang. Tapi dia tahu kasih sayang dia yang tepat itu bagaimana? Ialah dengan menjadikan anaknya pejuang di jalan Allah. Namun Nabi SAW meminta maaf kerana apa? Anak ni masih kecil, tak boleh pergi lagi. Anas menangis, paling dekat mak dia, paling dekat nenek dia. Mohonlah izin lagi, minta syafaat bagi boleh pergi juga. Namun Nabi tidak menerima kerana belum baligh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka ambillah peluang. Apa saja yang terlintas depan kita daripada kebaikan untuk anak-anak, push. Kita tahu anak mudah mengapai, bagi dia mengapai Quran. Tak usah mengapai kali-kali lah apa semua yang tu, boleh lah insya-Allah. Paling-paling ialah dia tidak seperti Al-Quran yang kalau tersemat dalam dada kita, Al-Quran dalam dada anak-anak kita, ialah satu kelebihan yang cukup besar berbanding perkara lain yang tersemat di dalam dada mereka, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Insya-Allah esok kita bertemu lagi dengan tokoh yang kedua, Sayyiduna Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.